Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi webinar kita pada hari ini. Untuk pengetahuan anda, sesi webinar ini dibawa khas oleh Bursa Malaysia Derivatif dan dikendalikan oleh LifeChamp. Sebelum tu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Hanisa, selaku moderator anda pada hari ini. Dan jangan risau, saya sentiasa ada dekat sini sehingga tamat sesi webinar ini. Sebelum tu, boleh tak saya nak cek dulu, anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh? Okey. Okey, dan saya teruskan Okey, tajuk webinar kita pada hari ini ialah konsep pemikiran pedagang trader yang berjaya. Dan di speaker kita pada hari ini adalah Encik Farhan Kamaluddin. Sebelum saya teruskan ataupun kita teruskan sesi kita pada hari ini, inginkan saya disclaimer dulu bahawa sesi ini bertujuan pembelajaran dan perkongsian maklumat sahaja. Jadi pihak Bursa maupun LifeChamp tidak akan bertanggungjawab segala urusan jual beli dan kerugian yang anda tanggung semasa sesi webinar ini berlangsung. Okey, ini adalah merupakan webinar kita yang akan datang. Senarai webinar yang akan datang sehingga 17 Disember. So sekarang berbaki 5 webinar lagi. Sekiranya anda berminat, bolehlah register dekat kami punya link di chat box. Okey, sebelum tu saya perkenalkan penceramah kita iaitu Encik Muhammad Farhan Kamaluddin. Beliau merupakan pemegang lesen sah wakil pasaran modal CMSRL daripada Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham dan pasaran niaga hadapan dan derivatif. Beliau berpengalaman dan pernah berkhidmat di salah satu broker investment bank selama hampir 10 tahun. Mempunyai lulusan sarjana muda perniagaan antarabangsa dan sarjana pentadbiran perniagaan keuangan. Beliau juga mempunyai diploma analisis teknikal oleh UK Society of Technical Analysts UK STA dan Certified Financial Technician CFTE oleh Amerika Syarikat. Ahli Persatuan Remesa Bumi Putra, Pribumi dan Ahli Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia MATA. Beliau banyak menganjurkan seminar kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan pasaran niaga hadapan. Mempunyai algoritma trading system dan robotic trading system sendiri untuk memudahkan proses dagangan atau pelaburan lebih mudah dan konsisten untuk produk pasaran niaga hadapan, tempatan dan global. Okey, jadi tanpa berlengah masa lagi, saya serahkan webinar ini kepada Encik Farhan. Assalamualaikum Encik Farhan. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Anissa. Dari sisi introduction tadi. Okey, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah kepada semua attendees pada malam ni. So, terima kasih kerana join sesi webinar pada malam ni dan terima kasih juga kepada LifeChamp dan Bursa Malaysia lah kerana anjurkan webinar ni. So, actually webinar ni dah yang ke berapa saya tak ingat, yang kelima macam tu. So, kita ada end of last webinar pada bulan hadapan. So, anda boleh register nanti dekat end of session ada registration link lah. Okey. Okey, so hari ini tajuk kita adalah sekejap ya. Okey.
tadi Anissa dah terangkan. Okey, tajuk kita hari ini sebenarnya lebih pada orang kata sebenarnya winning mindset. So bila cerita pasal winning mindset ni adalah lebih kepada psikologi dalam trading lah. So tak banyak term-terms yang technical dalam ni. So just lebih kepada emosi, macam mana kita nak control, apa ciri-ciri trader yang berjaya. So dari segi macam mana nak control emosi. Sebab ramai yang baru dan yang lama, tak kisah anda trade saham ataupun anda trade futures atau trade forex dan sebagainya. So benda ni adalah benda yang orang kata satu faktor orang kata dalam anda nak menjadi seorang trader lah. Tak kisah anda full time trader ataupun part time trader. Tapi winning mindset ni benda yang orang kata macam nampak best tapi nampak orang kata macam penting kan. Tapi sebenarnya memang penting. Pada saya psikologi is number one yang kita kena bagi weighted ataupun pemberat dekat kita punya aspek nak jadi seorang trader yang baik lah. Sebab ramai yang fikir ada modal banyak dan dia akan power trade, dia akan bagus trade. Sebenarnya tak semestinya. So anda ada skill teknik yang terlalu banyak pun tak semestinya anda bagus. Jadi kita akan tengok scope dari segi mindset pada hari ni. So kita akan tengok hari ni anda akan mempelajari sebersikit memahami produk dan penetapan objektif dagangan pasaran hadapan ni. Kedua, anda akan mengetahui macam mana nak membina strategi dan trading setup ataupun kaedah anda nak buat teknik dagangan itu sendiri. Yang ketiga, anda akan menguji dan mengulang kaji dagangan yang dibuat. Dan seterusnya, pengurusan kawalan emosi dalam dagangan, juga bagaimana anda nak kena merekod catatan dan perbaiki teknik dan strategi yang ada. Sebenarnya ada sedikit yang point yang tak di dalam ni. So kita teruskan dengan topik yang pertama, iaitu pemilihan produk dan penetapan objektif dagangan. Baik, untuk yang topik yang pertama ni, dia bermaksud bagaimana anda nak tetapkan suatu objektif ataupun apa yang anda nak buat sebenarnya dalam trading ni. So ramai yang baru start, okay, kita rasa kita trade saham lah, tapi saham apa nak trade? Saham Malaysia ke, saham US ke? Kalau nak trade futures apa pula kita nak trade kan? Ada FKLI, ada FCPO dan sebagainya. Kita ada global punya futures dan pelbagai produk lain lah. So dari segi futures pula. So jadi dekat sini kita nak tengok betapa pentingnya orang kata apa penentuan objektif ni dalam kita punya trading lah. Sebab ramai yang rasa nak start apa ni sekejap ya. Okay, ramai yang nak start trade tapi tak tahu nak trade apa. Ataupun dia start nak terus trade futures. So boleh ke tak boleh? Boleh tu boleh, cuma kita nak tahu objektif dagangan kita. So dalam penentuan objektif ni kita akan ambil kira dari segi apa produk kita nak berlabur atau berdagang lah. So labur ni lebih pada saham. Sebenarnya okay, so berdagang ni trading lah. Jadi berapakah sasaran keuntungan yang anda inginkan? Sehari, seminggu, sebulan. So kita nak ada target kita dalam masa short term, mid term and long term. Dan ketiga adalah apakah strategi yang sesuai untuk kita dapatkan sasaran tu atau objektif yang kita dah set tu. Sebab ada orang kata okay, kita nak short term banyak macam ni, long term banyak macam ni. Tapi strategi apa yang kita nak guna? So macam mana kaedah trading yang kita nak guna? Dan keempat adalah bila dan berapa lama masa dia ambil untuk mencapai sasaran tu. So maknanya dalam trading ni kena ada at least 4 benda ni yang orang kata basic. Yelah, orang kata nak tahu kita trade apa, engkau trade apa kan. So kita tahu benda yang kita trade, tapi berapa kau profit every year. So macam tu, kita nak tahu every year berapa kita punya target. So baru kita boleh dapat consistent profit. Dan orang kata nak full time trading tu, kita nak jadi full time trader tu kira ada nampak jalan lah kan. Sebab kalau kita trade dia setiap tahun tak ada untung, tak ada rugi. So no point kita trade untuk few years kita tak dapat apa-apa. So at least trading ni dapat membantu kita buat keuntungan. Lagi-lagi sekarang tengah PKPB, so kita ada dalam keadaan ekonomi agak kurang baik. Tapi kalau kita dapat buat keuntungan daripada trading, jadi ia sedikit sebanyak akan membantu lah. So selain tu dalam dagangan perniagaan ni anda wajib ada stop loss lah. So even anda trade saham ke, anda trade apa, so dalam strategi anda, apa yang saya cakap had kerugian ni adalah stop loss. Tapi ada orang mungkin dia tak nak stop loss, tapi mungkin ada strategi yang lebih baik. Macam saham mungkin kita boleh average down kalau dia tak nak apa ni, tak nak cut loss.
So kita nak tengok kesesuaian produk tu. That's why kita perlu tahu objektif dagangan kita ni. Kita dah tahu produk apa kita nak labur, kita dah tahu berapa keuntungan kita nak, strategi apa kita nak guna dan berapa time frame yang kita nak dapatkan objektif kita tu. Jadi baru kita akan go next step. Okay. So saya bagi contoh dekat sini kaedah dagangan lah. So mana-mana basic ataupun pengenalan tentang futures ni saya akan cerita benda yang sama. So bagaimana kita nak bina strategi dan teknik dagangan ni. Kadang-kadang kita rasa macam simple je tapi susah nak buat. So kita just cerita, maksudnya saya sampaikan apa yang daripada apa yang saya experience, daripada apa yang yelah kita tengok macam saya sendiri ada few clients yang memang consistent profit, ada yang terumbang ambing sikit, tapi benda ni trading is about time frame, is about berapa lama kita boleh ambil masa adapt dengan markets dan trading setup kita tu. So kalau kita okay, then dia akan go long term lah orang kata. Okay, so kaedah membina strategi dan teknik dagangan. Okay, so ramai yang tanya, boleh ke kita nak jadi full time trader, trade futures ni? Sebab ramai yang tak tahu about futures, sebab ramai yang tahu lebih pada saham, bagaimana kita nak beli saham, labur saham, ada yang RM10 boleh beli saham. Okay, so futures ni is different produk yang berlainan. Dia tu dua hala dan dia lebih berisiko dan volatile. Jadi pada saya dari segi kriteria untuk suatu produk itu iaitu futures ni yang anda belajar hari ini adalah pasal niaga harapan ni futures lah. Jadi jawapan dia pada saya ia boleh untuk anda jadi seorang full time trader dan kita anggap ia sebagai perniagaan. So orang kata saham ni ibarat perniagaan. So pada saya futures still about business because as long as you boleh letak modal, you boleh buat duit, then pada saya this is consider business lah, good business. So dekat sini oleh sebab itu anda perlu menetapkan objektif apa yang anda nak dan dia sesuai dengan apa yang kita nak. Dan baru kita boleh buat dengan disiplin dan fokus. Sebab kadang-kadang ada orang set kita nak hari-hari dapat satu hari dapat RM500. Tapi dia hanya boleh trade hari tu mungkin sejam je. So dia tak boleh lah letak target tu macam tu. Ataupun modal dia hanya mungkin satu position ataupun satu lot je dia boleh masuk. So dia nak dapatkan target tu terlalu tinggi pula untuk modal banyak tu dengan masa yang pendek. Jadi dia perlu lebih orang kata realistik lah dari segi penetapan objektif tu, disiplin dan dia kena fokus. Okay, so yang ketiga adalah anda wajib menetapkan segala SOP dan plan dagangan. Kita panggil trading plan lah dengan betul dan baik. So maknanya anda ada strategi, anda perlu ada trading plan yang backup ataupun bantu anda untuk dapatkan apa yang anda dah set dekat strategi tadi. Okay, so kita boleh jadi pedagang sepenuh masa ataupun full time trader jika semua perkara kat atas ni kita boleh buat dengan baik lah. Maksudnya anda ada strategi, anda trading plan yang baik, anda disiplin dan fokus, insyaAllah anda boleh jadi full time trader. So part yang paling penting adalah orang kata psikologi lah, bagaimana anda nak disiplin dengan fokus pada apa yang anda dah set tu. That's the crucial part ataupun yang part paling susah yang saya rasa boleh kata 50 to 70% of my client tak dapat handle this kind of, memang orang kata mungkin satu daripada 10 ataupun satu daripada 100 orang yang boleh control emosi dengan strategi ataupun trading plan dia yang sangat tight yang dia dah susun. So semua orang ada emosi, semua orang ada psikologi, so macam mana kita nak control tu lain orang lain. That's why kita just cerita basic bagaimana kita nak control apa our emosi kita dalam trading. Jadi quotes yang saya masukkan kat sini, plan your trade and trade your plan. That's simple tapi very deep lah sebenarnya. Bila kita plan trade kita trade lah plan tu. So maknanya jangan kita ubah benda lain. So kita nampak kita target RM200 hari ni profit, kita dah dapat, kita rasa tak apalah kita boleh pergi 300 ni, kita ambil 300. Yes, you boleh ambil tapi apa syarat yang menetapkan you nak ambil lebih daripada tu. So dia berkaitan dengan disiplin jugalah. So mana yang anda boleh buat dan mana yang anda tak boleh buat. So dia ada do and don'ts. Okay, so bagaimana kat sini saya tunjukkan strategi lah apa yang saya selalu cerita dekat mana-mana webinar ataupun basic introduction about futures. Jadi andai kata kita trade tahun 2020 ni lah, kita mula trade.
So kita trade produk FCPO sebab macam saya dan webinar ni pun lebih targeted to Muslim ataupun mana yang those bukan non-Muslim, bukan I tak fokus on you because kita general product, semua orang boleh ambil ilmu ni sebagai panduan lah, ataupun you punya guide. So apa yang saya tunjuk dekat sini adalah bila you trade, you nak tahu produk apa you trade. Okay, let's say I trade futures crude palm oil FCPO. So consider you dah tahu semua about CPO, macam mana you nak trade, macam mana you nak trade, berkat broker mana you nak trade, berapa margin, semua everything you dah tahu. Okay, so sekarang ni I akan cerita about strategi. Let's say lah tahun 2020, kadar pergerakan purata FCPO ni harga tertinggi dengan harga rendah dia. Maksudnya, okay, contoh hari ni 3395 high, low 3320 contohnya kan. So kita ada gap, kita ada jarak yang besar. Tapi ada hari yang mungkin dia sideways ataupun volume dia tak banyak ataupun pergerakan dia yang tak banyak. So mungkin kita ambil average 40 ke 50 point pergerakan high dan low untuk sehari. Bagi FCPO dalam tahun ni So maknanya daripada start 2 January kita start trade this year, then setiap hari tu kita akan counting high low dia berapa. So kita akan dapat 40 to 50 points. Even 20 points pun ada market yang mungkin 20 points je sideways, memang satu hari sideways je then kita consider, kita dah average kan semua, kita ambil 40 ke 50 points sehari, high and low. So dekat sini apa persoalan dia? So apa yang saya nak cuba bagi idea kat anda adalah, bolehkah anda mendapatkan 5 mata sehari ataupun 5 points, 5 points sehari. So 5 point ni bersamaan, 1 point dekat FCPO bersamaan RM25. Jadi 5 point adalah RM125. So anda nak RM125 sehari, anda set 5 point untuk FCPO. So kalau produk lain FKLI 1 point RM50, anda nak dapat 125, should be anda boleh dapat dalam 4 point, 3 point pun anda boleh dapat 100.5. So anda kena tengok apa produk yang anda nak buat. So nanti kita akan tengok macam mana anda nak buat ataupun kira dia. Okay, so strategi mana yang sesuai? Jadi apa yang saya dah buat tadi, saya dah tahu satu produk adalah CPO. Saya nak trade CPO je satu hari, saya nak RM125. Jadi berapa tahun yang saya bagi masa untuk saya set, untuk saya dapat jadi consistent, orang kata trader lah. Jadi saya set masa 3 tahun. So berapa point yang saya target adalah 5 point. Jadi dekat sini formula untuk anda berjaya dalam menjadi trader ni adalah 1 tambah 3 tambah 5 punya strategi lah. Jadi satu produk iaitu FCPO, 3 tahun masa yang anda ambil dan 5 point saja sehari untuk anda dapatkan, untuk anda boleh dapat orang kata apa, objektif yang anda nak yang saya set hari ni lah. Okay. So contoh dia macam ni, bila saya masukkan dalam graph macam ni, dia akan nampak lebih clear sikit. So apa yang saya buat adalah, anda trade pada tahun ni, tahun 2020, ataupun anda mungkin boleh mulakan tahun depan. Tahun ni anda boleh buka account dulu, anda boleh practice, anda boleh fahamkan bagaimana pergerakan semua, dan anda boleh ready lah untuk mungkin tahun 2021 anda boleh start. Okay, so anda akan mulakan dengan 2 lot ataupun 2 kontrak FCPO. Maknanya kalau margin sekarang adalah RM4,500 untuk satu lot, so anda perlukan RM9,000 untuk anda boleh trade. Sebab ada broker yang bagi half margin ataupun lebih, so maknanya anda boleh dapat margin yang kecil untuk 2 lot. Jadi anda kena refer mana-mana broker yang anda ada ataupun anda nak register nantilah. So okay, hari ni maknanya kita andaikan anda perlukan 2 kontrak FCPO, dan saya akan letak set untuk saya punya buffer ataupun lebihan adalah saya letak RM10,000. Jadi satu lot adalah bersamaan dengan RM5,000. So anda nak trade 2 lot, anda perlukan RM10,000. Jadi bila anda trade 2 lot, satu hari anda target 5 point tadi, so anda akan dapat trade dalam satu bulan adalah 20 hari trading days. Lebih kurang kita tolak cuti umum dan sebagainya. So anda dapat 20 hari trading. Satu hari trade anda kena dapat 5 point saja. Tapi disebabkan anda masuk 2 lot, anda boleh dapat 10 point lah sehari. So jadi dekat sini anda akan dapat, contohnya lah, hari ni anda trade, anda untung 5 point. Anda masuk 2 lot, anda akan untung 10 point total.
So 10 poin darab dengan RM25, anda akan dapat RM200.5 sehari. Jadi kita andaikan anda dapat RM5,000 sebulan dengan 2 lot dengan 5 poin dalam 20 hari. Okey, so anda dapat RM5,000. Jadi dekat sini anda mesti akan tanya kat saya, boleh ke hari-hari profit RM5? 5 poin. So mungkin anda tak dapat. Ada hari anda akan tak dapat, mungkin anda cut loss dan sebagainya. Kita discount lah, kita bagi 50%. Maknanya dalam 20 hari trade, anda akan rugi mungkin 10 hari. 10 lagi hari anda akan untung. Jadi bila kita cut, kita akan dapat RM2,500 sehari. Jadi bila dapat RM2,500 sebulan, sebulan RM2,500 dengan 20 hari trading, 10 poin sehari lah sebab dah kali dengan 2. So anda dapat RM2,500 sebab dah minus dengan 50% anda rugi ataupun anda tak dapat trade. Mungkin ada hari yang anda off dan sebagainya. So anda dapat RM2,500. Jadi bila darab dengan 12 bulan, untuk tahun 2020 ni, saya dah trade, okay, contoh 20 up to November, saya masih on track dan saya akan dapat mungkin sampai akhir tahun RM30,000. Ini kalau saya bermula dengan 2 lot FCPO ni pada tahun ni dengan strategi yang macam ni. Okey, ini kita cerita strategi ataupun objektif yang saya nak. Jadi bila anda teruskan perkara yang sama, saya tak masukkan slide seterusnya sebenarnya, ada sambungan dia sampai ke tahun ketiga. So anda boleh kira-kira sendiri formula yang sama. So cuma tahun depan, okey macam ni tahun 2020. So tahun depan anda gandakan lagi 2 lot tu menjadi 4 lot. So formula dia kita akan gandakan tu bila cukup setahun anda trade. Because kita nak sustainability dalam trading tu. Maknanya mungkin ada bulan yang anda mungkin tak dapat follow dan sebagainya. So dia boleh cepat recover. Bila anda cepat-cepat naikkan kontrak tu, lot size tu, okey contohnya macam anda untung bulan ni, bulan 1 ni anda trade anda untung RM5,000. Anda cukup-cukup RM5,000, tak ada discount 50% pun. Jadi bulan depan anda cepat-cepat naikkan. Okey, bulan depan, bulan 2 kita nak trade 3 lot. So pada saya dia melanggar strategi apa yang saya dah tetapkan. Because SOP yang saya dah tetapkan, kita akan trade every month kita akan dapat. Even bulan tu dia dapat RM5,000, just carry sampai bulan 12. Sebab kita tahu dalam trading ni, kita akan ada emosi yang ganggu dan sebagainya. So mungkin bulan 2 anda trade, anda loss. Mungkin anda tak untung. Jadi RM5,000 tadi bila average kan mungkin dia akan cover bulan 2 punya short tu. So kita predict dan bila anda follow semua SOP, anda dapat 5 poin sehari. So anda dapat RM30,000 setahun. Jadi bila tahun depan anda trade 4 lot, anda dapat, anda kira berapa, darab 300% kan. Jadi so anda kira lah, so by 3 years anda akan dapat 1 million. Anda boleh dapat lebih kurang 100,000 jugalah kalau anda dapat konsisten dengan teknik yang sama. Because 30,000 setahun. Okay, tahun depan anda dapat gandakan jadi 60,000. So dia setahun anda dah dapat, sebulan anda dah dapat 5,000. Jadi bila tahun ketiga digandakan lagi 60,000 kali 2, so dia dapat 120,000. Jadi sebulan anda dapat 10,000. So pada saya untuk 10,000 sebulan anda dah boleh untuk jadi seorang full time trader. Daripada anda kerja mungkin ada yang gaji 5,000, ada yang gaji 3,000, even lower. So anda dah boleh dapat 10,000 sebulan, pada saya anda dah boleh kata champion lah, ataupun anda boleh jadi full time trader lah. Just follow the same strategy. Mungkin ada orang nak set lebih tinggi ataupun mungkin dia ada modal lebih banyak, dia nak set 4 lot. So dia kena kira risk yang dia akan tanggung dan apa jangka masa yang dia akan buat. Sebab ada orang mungkin aku modal banyak sebab aku nak short daripada 3 tahun. So mungkin dia cut pergi 2 tahun. Boleh, tapi dengan syarat apa yang dia buat tu dia boleh dapat dan dia boleh follow dengan disiplin. That's the key lah pada saya. Okay, so bolehkah anda menjana keuntungan 1 juta setahun menggunakan strategi tersebut? So formula dia sama, anda just teruskan dengan strategi yang sama. Mungkin tadi 1 tambah 3 tambah 5, tapi mungkin anda nak dapat 1 million tu mungkin dalam 5 years. So just letak longer target, tapi anda tak rushing untuk trading tu sebab market kita tak tahu macam mana. Very dynamic. So anda kena ready untuk jadi seorang trader. Jadi tempoh masa setahun ke 2 tahun tu adalah tempoh yang sangat baik. Kalau anda boleh bertahan dalam market, memang ada peluang untuk anda teruskan lagi. Okey, seterusnya mengulang gaji trading tu lah. So bila anda buat trading tu, anda kena buat ulang gaji apa yang
yang boleh anda dapat daripada trading tadi. So seorang pedagang yang ingin berjaya dalam dagangan anda perlu ada kelengkapan yang cukup. So maknanya macam kita nak pergi perang lah, so kita kena ada senjata dan sebagainya. So keperluan pedagang ni adalah kita memerlukan ilmu analisa fundamental, analisa teknikal. Kedua, anda perlukan ilmu info-info semasa, laporan semasa, tips, analisa dan berkaitan lah. So maknanya daripada broker, ada bagi analisis dan sebagainya, kita akan buat tapisan, kita akan buat kajian. So kita nampak direction, kita boleh dapat lah 5 poin sehari tu. So yang ketiga adalah buku-buku yang berkaitan yang boleh jadikan rujukan. So anda baca buku berkenaan trading, anda baca buku dari segi apa orang kata, nak baca pergerakan market dan sebagainya. Keempat adalah persediaan dari segi fizikal, iaitu modal lah pada saya, fizikal dan mental. Maknanya anda kena ready dari segi fizikal ni bukan saja modal, tapi masa untuk anda trade tu. Sebab kadang-kadang kita boleh trade, tapi mungkin hari Isnin je. Sebab hari Isnin tu free sikit, 4 hari lagi dekat site. So kita tak boleh trade. Jadi kita kena bersedia dari segi semua aspek lah, senang cerita. Bila ada fizikal dan mental ni, semua aspek iaitu paling crucial is psikologi. Okey, seterusnya adalah contoh pemikiran mindset lah. Okey, biasanya lah orang yang mungkin pernah ada experience trade, anda akan rasa semua benda-benda ni yang mungkin pada awalnya anda rasa ataupun mungkin dah lama-lama sikit anda trade, anda rasa overconfidence, anda rasa hesitation. So misconception, salah faham macam mana nak trade, apa produk nak trade. So no long term perspective. Macam tadi saya cakap, tak ada. Okay, kita fikir kita nak trade mungkin untuk next month ni, untuk this year je. So padahal anda ada masa yang sangat panjang untuk anda trade. So anda kena ada objektif yang jelas lah. Macam mana anda nak trade tu, apa target kita untuk next year, apa target kita this year. So kita nak grow macam mana kan. So kena ada semua ni dan baru anda akan boleh ada improvement dalam trading lah. Kedua adalah investing dengan trading. So ada perbezaan investing dan trading, gambling and trading. So ada orang kata trade ni macam gamble je. Kita main masuk pun boleh untung juga kan. So tak semestinya kita kata macam tu, sebab kita buat kajian tu baru kita boleh buat trading dengan baik. Jadi dekat risk management tu lah kalau part yang gambling versus trading ni. Untuk yang keempat adalah over analyzing, over confidence ataupun lack of confidence, hesitation, fear, greedy. Ni semua orang kata basic lah, orang kata basic emosi yang semua orang akan ada, sebab kita manusia. Lagi yang tak ada basic kan, so anda akan takut. Mungkin yang tak ada basic pun anda akan tamak. Yang expert pun ada rasa tu, apatah lagi yang baru join kan. So semua perasaan ni anda jangan risau. Anda trade memang anda akan rasa benda ni. Cuma macam saya cakap, anda just tetapkan course ataupun laluan anda nak lalu. Macam bawa kereta, kita dah tahu kita nak pergi ke utara, ke Kedah contohnya kan. So kita just set laluan kita nak lalu mana jauh ke, jarak perjalanan kita dah tahu. Tapi liku-liku tu kita tak tahu apa halangan akan datang. So berapa speed kita nak pergi. Jadi kita tahu direction tu dan kita akan sampai ke destinasi tu dengan selamat lah. So dalam perjalanan tu biasalah anda akan jumpa macam-macam halangan macam ni lah. Dalam trading anda akan jumpa perasaan takut, perasaan tamak kan. So jangan ada high expectation. So kadang-kadang ada orang fikir, oh dah ada strategi ni, kita trade lah macam ni kan. Jadi satu hari 5 point lah, boleh dapat 5,000 sehari kan, bukan 5,000 sebulan lah. So dia ada high expectation. So bila dia start macam tu, dia trade, dia akan ada rasa, bila dia cut loss, dia akan rasa macam banyak juga kalau cut loss kan. Sebab tu kita tak bagi start banyak. Dan kita tak bagi start sikit supaya anda tak ada emosi yang rasa macam tak cukup lah RM125 sehari. So that's why kita letak 200.5 sehari supaya anda rasa dia balance. Dari segi risk reward tu kita akan rasa balance lah. Dengan 5 point tu kita boleh cope dengan dia punya risk dan loss tu. Okay, no rules, tak ada plan macam mana nak trade, impatient, tak sabar. Okay, so dalam membentuk trading plan ni, tadi anda dah tahu bagaimana strategi anda nak buat, satu hari 5 point. So macam mana anda nak set trading plan supaya anda dapat 5 point sehari tu. Jadi dekat sini ada 5 step juga, 5 langkah-langkah lah yang basic orang kata. Anda perlu tahu overall market, macam mana anda nak kena pasti dan setup apa yang anda nak gunakan dalam trading tu. Jadi ada pelbagai setup, pelbagai indicator. So anda boleh combine, anda boleh blend, anda boleh buat segala-galanya untuk dapatkan. Sebab
ramai orang yang pergi ke kelas saham, kelas futures dan sebagainya untuk cari the perfect setup. Kita takkan ada perfect setup. Anda carilah sampai bila-bila takkan ada 100% perfect setup. So ramai yang tak boleh cope dengan rugi tu. So dia kena cut loss, dia rasa macam aduh silap teknik ni ada cut loss pula kan, aku loss pula hari ni. Sebenarnya tak ada. Semua teknik paling baik pun mungkin even 99% pun 1% is cut loss. So dekat sini anda kena kenal pasti apa yang anda nak buat. So anda dah tahu strategi trading system macam mana anda nak tahu, trading setup macam mana anda nak tahu yang anda boleh dapat 5 point dengan selamat, kurang rugi dan anda boleh dapat consistent every day. Jadi kedua adalah penentuan risiko dagangan. Jadi anda nak tahu risiko tu berapa. Jadi anda set 5 point sehari. So berapa anda nak rugi sehari? Takkan nak rugi 10 point, takkan nak rugi 20 point kan. So maximum is 5 point jugalah. So kalau saya lah. Jadi kita nak tahu risiko tu juga. Sebab dia kata 5 point sehari dia boleh target. Tapi kalau loss takkan nak target 10 point kan. So bila dia loss dia akan loss lebih daripada 50% yang dia set every month tu lah. Jadi yang ketiga adalah strategi untuk keluar masuk tadi lah. In out tadi, yang entry macam mana nak. Anda nak pakai breakout ke, anda nak pakai moving average, crossing dan sebagainya pun anda boleh pakai. As long as anda boleh dapat 5 point consistent, orang kata without hesitation, tak rasa macam takut boleh masuk ke tak cross ni lah. So kita nak satu solid entry. Tak kisah anda hanya fokus pada chart pattern saja pun boleh, tak ada masalah. Hari ni kita nak cari chart pattern triangle saja. So ada breakout kita akan masuk dapat 5 point kita exit. Ataupun anda nak pakai golden cross ataupun dead cross. So anda combine dua ni, saya dah buat MA ni, so saya boleh dapat 5 point sehari. Jadi saya just teruskan, hari-hari saya buat benda yang sama, cuma posisi ataupun exposure, size lot tu anda akan besarkan masuk next year. Tapi signal yang sama, cuma kuantiti akan berubah. Jadi bila anda ada objektif dalam trading ni, objektif nombor 4 ni, objektif dalam perdagangan ni, so anda akan tahu direction tu slowly dan akan cuba stay on course tu lah. Maknanya kita dah tetapkan kita nak pergi Kedah tadi, naik kereta, lalu mana apa semua. So kita just nak start engine and start. So bila anda tahu dekat mana objektif, anda tak adalah pergi singgah ke Terengganu kan. Padahal anda nak pergi Kedah. So kita just ada satu objektif dagangan ni untuk kita tentukan dekat mana kita nak duduk ataupun kita nak sampai. Cepat atau lambat tu belakang cerita, tapi kita tak nak jalan laluan yang berbahaya. Sedangkan kita dah tahu jalan yang kita nak pilih itu jalan yang agak selamat. Okay, so yang kelima adalah penutupan perdagangan. So maknanya every month anda tutup position, anda kira balik, anda buat trading journal, anda tahu dekat mana anda punya mistakes, dekat mana anda tak follow plan dan sebagainya. So kita akan, orang kata apa, kita akan belajar daripada situ. Sebab saya pun belajar daripada trader, so saya dapat benda-benda macam ni daripada diorang juga. Sebab dia kata pakai teknik apa pun kita boleh untung sebenarnya. So mana yang kena dengan kita boleh guna, kita boleh fokus. Cuma kita kena buat trading journal tu supaya kita dapat remarks kat mana kita rugi, kat mana kenapa kita rugi. So bila kita nak trade esoknya kita just buat, orang kata muhasabah sikit ataupun kita just review balik apa yang semalam kita buat trade. Semalam rugi sebab ni dan sebagainya. Dan kita akan make sure hari ni tengok mistake kita hari semalam ni, kita masuk balik counter pula. Entry yang macam ni sebab entry semalam ni salah. Kita dah silap kan. So kita jangan masuk lagi hari ni. Jadi kita akan improve dekat situ. Sebab tu Sifu saya katalah, saya belajar dengan seorang trader. So dia kata trading is about experience dan lagi satu, sebaik-baik cikgu dalam trading ni adalah trading. So maknanya anda nak main trading, anda kena trade. Jadi kalau anda tak biasa trade, anda tak pernah lagi trade, janganlah terus trade. So kita akan start dengan paper trade. Macam mana kita nak masuk, pakai apa, dan boleh tak kita dapat apa yang kita nak tu every day. So kita just follow the plan. So kita just roll out mungkin sebulan okay. So masuk 2 bulan okay. So bulan ketiga anda mungkin try, kita masuk satu lot dulu. So it's about timing lah anda nak start tu. So tak ada orang start business pun ada start business nak terus besar kan. So kita akan start dengan kecil, kita dah tahu macam mana nak handle risk, nak handle setup dia macam mana, nak handle masa kita macam mana nak trade, then baru anda akan go next and seterusnya lah.
Okay, so untuk jadi seorang trader lah orang kata, pedagang berjaya ni, so benda yang pertama adalah mindset lah. Macam saya cakap, hari ni topik sebenarnya mindset. Jadi orang kata tak ada, setup is number one. Sebenarnya kalau baca mana-mana artikel, mana-mana successful trader punya opinion ataupun interview kita tengok kan, diorang kata mindset is number one lah. So psikologi, emosi, mindset macam mana kita berfikir untuk jadi seorang trader tu. So ramai yang tengok orang lain untung, kita nak follow teknik dia. Tengok orang ni untung, kita nak follow teknik dia. At the end kita tak tahu teknik apa yang kita nak guna. Mungkin kita rasa oh orang ni buat untung, kita tengok dia untung. Sekarang lagi zaman media sosial apa semua, kita boleh dapat kat mana-mana. Orang cerita testimoni untung saja, tapi bila trade kita guna teknik dia, kita rasa rugi pula kan. So kita tukar balik pada teknik lain. Jadi at the end sampai bila pun anda try, anda takkan untung lah. Sebab anda tak ada objektif anda tak ada satu trading system atau trading setup yang anda nak fokus. Sebab anda dah tahu anda nak satu hari berapa point, anda dah tahu berapa lama anda ambil masa. Cuma anda nak cari satu trading setup yang boleh dapat apa yang anda nak satu hari tu. Jadi method is number two. Sorry, money management is number two lah. So macam tadi saya dah set satu hari berapa point untuk take profit, berapa point untuk cut loss. Tapi saya nak tahu method apa saya nak gunakan. Trading setup ni is number three. Kita bagi 10% ni daripada total orang kata apa, daripada secebis je lah, daripada orang kata nak jadi seorang successful trader ni. Sebab kadang-kadang anda pernah jumpa, kau trade pakai apa kan? Aku tak pakai apa-apa, pakai naked je. Tak ada indikator, tak ada apa. Kita rasa macam, power dia ni. Sebenarnya yang powernya bukan trading setup, tapi adalah bagaimana dia nak control disiplin dia. Macam mana dia boleh follow apa yang dia nak buat. Bukannya dia kata dia naked dia untung. Sebab sebelum-sebelum ni kita ada je trader yang macam kat luar negara kita nampak macam siapa ni, yang buat turtle tu kan. So pada saya diorang ni pun dah bagi tahu macam mana diorang buat, tapi kita still tak boleh copy diorang macam mana diorang buat dulu. So maknanya trading setup ni is diorang dah bagi dah trading setup tu macam mana diorang buat dan sebagainya, trend follower dah. Diorang ni ada yang jenis trend follower, ada yang jenis macam chart pattern punya trader. So benda-benda macam ni hanyalah trading setup. So dia hanya 10% je daripada total macam mana diorang nak profit. Sebenarnya mungkin yang paling kuat adalah dekat mindset diorang boleh stick pada plan dia dan stay on course. Macam mana dia nak kekal dapatkan objektif dia. So dekat sini anda ada nampak dekat gambar tu successful traders mindset. So winning system, risk management, psychology. 3 benda penting ni. So yang dalam tulisan biru tu adalah blow up, no edge, no disiplin tu adalah halangan-halangan yang anda akan tempuh lah selepas ni dalam trading. Jadi pengurusan ataupun kawalan emosi dalam dagangan. Jadi kat sini saya just cerita macam mana jenis emosi yang ada. So anda hanya mampu mengawal emosi ni jika anda ada strategi juga untuk anda jadi orang kata apa, mindset tu kita dah set betul-betul. Okay, anda dapat kontrol anda punya emosi, anda punya step, langkah yang anda nak, orang kata apa, nak jadi seorang trader ni anda dah boleh buat lah. So anda akan dapat jadi orang kata apa, trader yang berjaya lah. Jadi kita sebagai manusia ni sebenarnya mempunyai emosi atau perasaan yang orang kata dekat bawah ni lah, saya point out dekat bawah ni. So anda kena kawal emosi yang ada ni dengan baik. So kita tak boleh buang hope, fear, greed dengan angry ni. So kita tak boleh buang benda-benda ni sebab kita manusia. Kita bukan robot. That's why ada orang nak guna robot supaya dia dapat untung maksimum. Sebenarnya salah sebab robot tak ada emosi. Sebenarnya emosi ni ada part dia baik, ada part dia tak baik. Cuma that's why kita kata kita hanya perlu kawal. Kita tak kata kita perlu buang. Sebab kalau kita buang, kita macam robot lah. Signal bagi ni kita rasa tak nampak. Apa orang kata, okay, bila kita pakai robot, contohnya kita cerita pasal robot, so robot tak ada emosi. Dari segi bila dia tak ada emosi, apa signal yang datang tu dia akan tapis, dia akan masuk je. Jadi bila kita manusia ada emosi, emosi ni akan menentukan juga. Kita boleh, orang kata, kita boleh berfikir dengan baik. So kita tengok, signal ni kita dah kena last week, signal ni fail bila ada certain kriteria yang dia tak meet. So yang mungkin komputer tak boleh baca ataupun robot tak boleh baca, so mungkin kita dapat filter benda tu dengan lebih baik.
Jadi ada pro and cons, orang yang pakai robot dan orang yang pakai MOC ataupun manual trade. Sebenarnya lebih baik manual, tapi mungkin ada orang ada kekangan-kekangan tertentu yang mungkin dia tak boleh trade tapi dia nak guna robot. So robot tak dapat bagi percentage yang tinggi dalam trading. Even anda dah tetapkan satu hari 5 point, sometimes dia tak dapat, dia akan try lagi. So ada kelebihan dan kekurangan lah setiap satu tu. Jadi dekat sini ada 4 kriteria ataupun jenis emosi yang basic lah. So satu iaitu hope ataupun berharap lah. So kalau mana yang dah pernah trade saham ni, dia boleh berharap sebab dia boleh pegang saham tu. So bila anda beli saham, saham tu jatuh, anda tak jual, tak apalah, anda simpan. Okay, kita invest long term kan. So tapi untuk futures kita tak boleh hold. Kita boleh hold tapi ada maximum date ataupun period yang kita kena pegang. Sebab dia ada maturity date, kita kena tutup position. Jadi anda tak boleh berharap, okay, kita dah masuk hari ni, kita dah masuk long lah CPO ni, tapi tiba-tiba turun pula kan. Kita rasa macam tak apalah, simpan lah, nanti dia naik balik kita jual. Kalau dia tak naik terus, anda kena cut loss lah. Ataupun anda kena margin call ataupun margin anda habis terus dan modal anda akan habis lah, wipe out habis. So anda tak boleh trade. Jadi dekat sini berharap ni adalah satu benda yang semua orang suka buat, yang cikgu tak payah ajar, pergi kelas tak pernah ajar pun pasal hope, fear, greed ni semua orang ada. Jadi macam mana dia nak control dengan apa yang dia ada tu. So yang kedua adalah fear, takut untuk rugi ataupun takut untuk cut loss. Jika anda dah set 5 point cut loss, just cut. Sebab orang fikir aku cut semalam, cut je dia rebound balik kan, cut je dia untung balik. So maknanya kalau aku tak cut aku untung. So kalau lah kan, jadi kalau dia time tu dia cut dia betul, dia tak rasa betul pula. Jadi fear ni adalah satu benda yang kita kena cope. So bila kita dah buat banyak kali, sebab tu kita kena buat paper trade. That's why bila kita buat paper trade, kita boleh cut loss tu. At first point, anda dah buat benda yang betul dekat, walaupun dekat paper, tapi bila anda terjemahkan dalam trade yang real, at least anda akan nampak, oh itu aku dah buat dekat paper trade, so aku kena follow juga dekat real trade. So kita kena keep on touch emosi kita macam tu. So dalam trading ni kita kena, kita komunikasi dengan mental kita dan fizikal kita lah, macam mana kita nak buat trading tu. So ketiga adalah greed ataupun tamak, greedy lah. Jadi siapa yang rasa macam untung sikit 5 point lah, ni boleh pergi 7 point ni, ambil 7 point. So hari ni dapat 7 point, esok rasa macam ni boleh pergi 10 point ni, try ambil 10 point pula lah. Padahal kita nak 5 point je sehari. So benda-benda macam ni akan mengganggu kita punya perjalanan trade tu. So sekuat mana anda boleh kontrol benda tu dengan baik, dan insyaAllah akan ada peluang cerah untuk jadi trader yang berjaya lah. Okay, nombor 4 is angry ataupun stress. Ni pun semua orang ada. Biasanya siapa tak marah kan kalau tiba-tiba dah lah pagi untung, petang rugi pula kan. So dia akan rasa stress. Esok dia akan cuba balas dendam dan sebagainya. Jadi perasaan marah ni semua orang ada dan semua orang akan stress bila dia rugi. So cuba kawal kerugian tu, ataupun lepas rugi tu, mungkin tutup, kita just tengok esok. Ataupun dah pagi dah cut loss, petang mungkin kita rasa nak rehat, kita just rehat. Kita tengok market baik pun kita rasa macam tak apalah, esok ada peluang untuk kita. Market hari-hari ada. So jangan stress, jangan marah, jangan tension. Kita cuba cari jalan untuk tenangkan fikiran dan kita cuba lagi next trade lah. Sebab dalam trading kita akan jumpa orang kata apa, signal yang betul dan signal yang salah. So this is normal. Okay, so daripada profit, risk, loss, mana yang lebih penting? Dekat sini tepuk dada tanya selera lah. So sebab benda ni terlalu common ataupun general juga, sebab kadang-kadang boleh kata subjektif, sebab kadang-kadang ada orang rasa profit is important daripada risk ataupun loss, sebab dia rasa macam tak apa, kita ambil profit maksimumnya, tapi how maksimum you boleh ambil. So you ambil 20 point pun dia rasa satu hari boleh pergi 20 point, kita ambil 20 point, esok dia pergi 40 point pun tak ada masalah. So sebenarnya jawapan dia adalah dia balance. Semua aspek penting dan kita kena ambil kira semua aspek ni. Okay, so dekat sini kita sentuh sebab kita cerita tentang mindset. Jadi macam mana nak jadi seorang trader ni, sebenarnya sebagai seorang pedagang tidak hanya perlu merangka strategi yang lebih baik dalam buat analisis, tapi
dia sangat penting dalam membangunkan pemikiran tu, ataupun kita nak build mindset tu macam mana kita nak jadi seorang trader yang berjaya lah. Jadi menurut banyak kajian mengenai para traders ni ataupun pedagang, ada apa yang membezakan diorang ni successful trader ataupun biasa punya trader ataupun yang outperform, yang tak bagus punya trader adalah bukan sebab trader tu berjaya buat satu strategi perdagangan yang baik, yang powerful. Maksudnya trader ni berjaya sebab teknik dia ni power sangat. So dia tak ada, setakat ni tak jumpa lagi artikel, tak jumpa lagi mana-mana trader yang claim benda ni dia dapat kejayaan dalam trading dia adalah dari segi powerful teknik ataupun trading setup. Kalau ada, mesti ada orang akan boleh follow dia, trading setup dia, semua orang boleh kaya, semua orang boleh berjaya. Contohnya macam saya ada satu teknik, saya pakai teknik ni 1, 2, 3. Saya boleh dapat jadi millionaire, saya dapat orang kata kaya raya lah, daripada modal 5,000 boleh jadi 5 juta contohnya dalam masa 10 tahun. So dia ada trading sistem yang baik, tapi tak semestinya dia boleh kata dia akan berjaya sebab dia ada part-part lain yang anda perlu isi kekosongan tu, macam mindset, anda kena ada money management yang baik supaya sebab anda trade 5,000, anda nak rugi 500, anda boleh cope, anda rasa anda boleh ambil risiko tu. Tapi bila anda dah besarkan sizing portfolio anda, mungkin dah jadi 100,000, anda nak rugi 5,000 sehari pun anda rasa macam banyak gak sehari 5,000 rugi kan. So dia akan ada perbezaan dekat situ. Jadi kita nak tengok which one yang anda akan alami lah lepas ni kan. So sebab tu kita nak mulakan dengan yang sikit dulu, so supaya anda dapat belajar pada masa yang sama, anda dapat cope dia punya money management dan risk yang anda akan terima tu. So okay, kedua adalah trader-trader yang berjaya ni juga tak semestinya dia pintar atau orang kata dia smart, dia pandai, dia belajar tinggi ni mesti dia power trade. Tak ada, belajar master ke PhD ke, tak semestinya anda yang tak ada apa-apa diploma ataupun hanya SPM saja tak boleh berjaya. Sebab pengasas Turtle Trader tu pun Turtle Trading System tu pun dia bagi tahu yang trader ni boleh trader ni boleh dibentuk ataupun dibina, atau orang kata dibentuk lah untuk menjadi seorang trader. So dia dah buktikan dengan dia rekrut beberapa orang trader, dia bagi satu trading setup, bagi strategi dan diorang follow. So mana yang boleh follow memang betul-betul menjadi trader yang berjaya. Maknanya kita tak cari, okay yang lahir ni orang ni confirm jadi trader. So tak ada, orang ni dilahirkan memang untuk jadi trader. Tak semestinya macam tu, sebab tak ada siapa tahu yang lahir dia akan jadi seorang trader kan. So sama juga dengan konsep orang yang pandai ni dia akan pandai trade. Tak semestinya. Mungkin dia advance dari segi penerimaan dia untuk menjadi seorang trader tu cepat dan sebagainya, belajar. Tapi emosi kalau dia tak betul pun dia akan kacau juga dekat dia punya trading plan ataupun trading strategi. Yang ketiga adalah tak semestinya seorang trader ni bukan, maksudnya successful trader dengan yang trader yang tak berjaya ni bukan disebabkan dengan analisa dia yang bagus lah. Maknanya dia buat analisa bagus, dia jadi seorang trader yang bagus. Tak semestinya sebenarnya. So maknanya kita boleh trade dengan konsisten tadi, kita boleh kata kita akan boleh dapat apa yang kita nak. So bukan kita tak pandang orang yang buat analisis bagus ataupun orang yang tak buat analisis ni kita tak pandang, sebab dua-dua ada kelebihan masing-masing dan kita hanya perlu fokus pada strategi kita dan kita kena buat secara disiplin lah. So apa yang membezakan seorang peniaga ataupun pedagang yang menang dari segi maksudnya apa perbezaan dari segi orang trader yang berjaya dan trader yang kurang berjaya adalah dari segi mindset diorang, macam mana diorang berfikir. So bila diorang berfikir dengan baik, dapat kontrol emosi, insyaAllah dia akan jadi seorang trader yang baik lah. Jadi ramai di antara trader ni beranggapan bahawa mereka sudah ada strategi yang baik, trading system yang baik, dah pergi belajar Elliott Wave, dah pergi belajar harmonic pattern, dah pergi belajar teknik 1, 2, 3 dan sebagainya. Dia combine semua, okay, kita dah ada teknik yang baik ni, kita confirm menang. Sebenarnya tak semestinya, malah anda akan kadang-kadang tak konsisten lagi daripada orang yang mungkin ada teknik. Saya ada satu teknik je, saya apply benda yang sama, saya buat benda yang sama dan saya akan dapat satu
consistent trading sepanjang perjalanan tu. Jadi jangan rasa overconfident, jangan rasa lack of confidence. So benda ni is about emosi, anda kena try. Jadi perbezaan bagi trader yang berjaya ni ataupun pedagang yang berjaya ni sebenarnya adalah terletak pada pemikiran dia. Maksudnya kalau dia ada strong emosi yang kuat untuk dia berjaya tu, biasanya dia boleh kontrol apa dia punya haluan dia dekat mana dan psikologi dia. Jadi kita nak berjaya ni sebenarnya kita kena ada mindset yang untuk orang nak berjaya lah. Tak kisah dalam bidang apa pun. Macam kita selalu dengar motivasi dari segi bisnes dan sebagainya, kehidupan dan sebagainya. So untuk jadi trader pun perlu ada mindset macam tu. So anda kena set apa mindset yang anda perlu ada untuk jadi seorang trader yang berjaya ni. Jadi dekat sini ciri-ciri orang yang ada trader berjaya punya mindset lah. Kita tengok dekat sini, saya senaraikan ada sikap mengenai pasaran dan diri sendiri. So dia perlu respect market, kita perlu hormati market tu, bagaimana dia fungsi. Sebab kita rasa macam, aku dah kaji dia naik tapi dia turun. So kita tak tahu macam mana market tu nak pergi, berapa high dia, berapa low dia. Kita hanya boleh buat analisis, kita hanya boleh buat jangkaan. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena keep on kita punya trading plan ataupun trading strategi. Okay, kita nak cari 5 poin sehari. So hari ni tak ada trading setup yang kena dengan kita punya entry. So maknanya kita tak boleh masuk hari ni. Kita tak boleh masuk. Sebab kita dah discounted kita punya target tu. So kita hanya dapat 50% je every month. So that's why kita buat semua tu supaya dia balance. Sebab dalam trading ni ada hari yang kita tak boleh trade, ada hari yang kita tak ada signal pun kat market. So kita tak boleh masuk. Jadi kita dah kira semua ni dan baru kita boleh buat trading tu dengan baik lah. Jadi kita tak ada tengok market macam ni tak ada signal, pergi maki kat market dan apa-apa kan. Sebab market itself tak ada perasaan apa-apa. So kita yang kena kontrol kita punya emosi lah. Jadi kedua adalah ciri-ciri trader yang berjaya ni adalah dia selesa mengambil risiko tu. Maknanya dia dah biasa trading, dia dah biasa cut loss, dia boleh ambil cut loss tu sebagai orang kata apa, dia boleh nekat untuk ambil cut loss tu dan bersedia menerima kerugian tu. So dia akan bantu dia matang dalam trading. Jadi sebab dia yakin akan ada satu masa trading plan tu dah bagi tahu, okay, contohnya macam kita dah study trading plan ni kita pakai MACD ke ataupun moving average, golden cross kita nampak buy, dead cross kita nampak sell. So kita dah guna benda yang sama berulang kali tapi dia follow juga. So maknanya akan ada satu masa dia akan untung, ada satu masa dia akan rugi. Cuma dia bersedia menerima rugi tu akan membuatkan emosi dia lebih kuat untuk dia berjaya lah. Okay, so nombor 3 adalah tabiat ataupun rutin yang baik atau positif. So maknanya orang-orang yang ada ciri-ciri berjaya ni tak kisah dalam hidup dia ke, dalam bisnes ke, dalam kerjaan ke, ataupun dalam trading, dia akan ada rutin yang positif. So maknanya dia akan buat paper trading, dia akan buat analisa, dia akan buat backtest strategi apa yang dia dah buat, sesuai ke tak sesuai trading sistem yang baik dan sebagainya. So baru dia boleh jadi seorang trader yang berjaya lah. Ya, keempat adalah kebebasan dan disiplin. So disiplin is everything lah. Sebab bila masuk dekat mindset ni orang akan tahu disiplin is number one. So maknanya kalau dia dah cek 5 poin, 5 poin lah sehari. Kalau dia cek 10 poin, 10 poin lah sehari. So lain orang lain dia punya target dan dia punya objektif dia. So dekat sini anda dah rancang apa yang anda nak buat. So anda just buat je lah apa yang anda nak dah set tu. Okay, so yang seterusnya adalah berikut adalah senarai ataupun tips-tips penting untuk mengembangkan minda untuk anda jadi seorang trader. So apa yang saya senaraikan ni basically daripada sendiri, experience sendiri ataupun daripada bahan bacaan yang saya dah go through sebelum ni lah. Jadi pertama adalah kembangkan atau tingkatkan emosi yang positif tu. So kena selalu relax dalam trading ni. Kita kena sentiasa, kalau bagi yang Muslim, kena banyak-banyak istighfar, banyak selawat kan. Bila trading, alamak rugi lah ini. So kita boleh buat apa amalan-amalan yang baik kan. So kita akan cuba lawan balik emosi-emosi negatif tu supaya kita dapat satu benda yang positif. Kita dapat terima kerugian tu dengan redha, dengan baik. InsyaAllah dia next trade kita yakin kita akan boleh buat dengan baik. So kedua adalah jangan ambil kerugian tu sebagai satu benda yang berat. Saya rasa macam hari ni rugi lah. Memang kalau tak aku boleh bayar kereta hari ni kan. Profit apa semua. Tapi kita rugi kita kena terima. Sebab profit tu akan datang kemudiannya bila anda berdapat terima loss tu hari ni. Jadi jangan rasa macam rugi tu
sampai malam mimpi-mimpi kan rugi, melainkan anda ada posisi, patutnya anda trading intraday tapi anda overnight, overnight ataupun anda rasa tak nak cut loss lah, aku nak overnight. So memang malam anda akan mimpi lah position anda tu tengah floating rugi ataupun kena margin call esok dan sebagainya. Jadi jangan paksa diri, jangan rasa macam kerugian tu satu benda yang berat lah. So insyaAllah anda akan ada mindset yang baik untuk jadi trader. Yang ketiga adalah teruskan belajar, tak kira apa-apa sumber, buku, video dan sebagainya, sebab lain orang ada lain ilmu, lain orang ada lain information dan sebagainya. So dia akan membantu kita dapat keyakinan dan kematangan lah dalam trading ni. Keempat adalah jangan biarkan kerugian tu tak terkawal. Macam saya cakap tadi, bab risk reward ni ataupun risk management ni nanti kita akan ada slide yang seterusnya pada bulan depan. So jadi kita akan tengok macam mana kerugian ni setiap orang nak set. Ada orang dia rasa macam dia boleh ambil 5% je rugi satu hari. So dia dah set dia punya maksimum dia 5%. So jangan ambil lebih daripada 5%. That's why dia akan carry satu emosi yang berat pada dia sebab dia rasa macam aku nak ambil 5% tadi cut loss tapi dah 10% ada mai. Nak cut pun susah, tak cut pun susah kan. So cut juga tapi 10%. Padahal dia boleh cut kat 5% dan itu yang dia dah set. So dia tak follow. Jadi bila kerugian ni tak terkawal, dia akan kacau kita punya trading esoknya. Dia rasa macam, oh aku dah terrugi lebih 5% semalam. So hari ni kena cover 5% extra daripada semalam. So esoknya pula rugi lagi. Jadi dia akan drag kerugian tu dan seterusnya lah. So dia bukan about trading plan lah. Sebab trading plan dia kata dah exit dah sepatutnya. Dia pun tak exit. So kerugian tu makin lebih dan dia akan drag isu lain ataupun mistake yang lain. That's why kena ada trading journal, kena ada kawalan emosi yang baik lah. Okay, yang terakhir tu tadilah buat simpan dan buat trading journal supaya anda dapat rekod. Hari ni anda untung berapa, so untung sebab apa, rugi sebab apa, hari ni dapat follow trading plan dengan baik ke tak. So anda kena ada satu trading journal lah. Yang ni wajib lah. So anda boleh design sendiri apa yang anda selesa, mana yang anda senang nak buat secara soft copy ke, dalam phone ke dan sebagainya. So itu masing-masing punya style, masing-masing punya, ada orang dia suka tulis dalam buku lah. So dia boleh tulis dalam buku, mana yang dia selesa. Tapi yang penting cuba catatkan apa yang dia buat tu. Sebab sekarang ramai, zaman dah canggih. So ada orang kata dia buat channel trading dia sendiri. So dalam Telegram dan sebagainya dia upload. Setiap entry dia, setiap signal dia, setiap kerugian dia dan dia masuk screenshot apa semua. So mungkin in future dia akan boleh tengok benda tu. Mungkin end of month dia akan tengok balik apa position dia, mana dia rugi, dia study balik. So benda-benda ni semua adalah basic benda ataupun perkara yang anda kena buat lah bila anda nak jadi seorang trader lah. So orang rasa macam trade ni senang lah, masuk modal kita boleh trade belajar, balik kelas kita boleh trade. Sebenarnya tak semudah tu. Bila anda dah go through the process, anda akan tahu sukarnya nak trade ni. Tapi bila dapat kejayaan dalam trade ni, dia sangat-sangat manis orang kata. Memang sangat-sangat best lah. Okey, seterusnya cari mentor ataupun pedagang profesional. Anda tak jumpa, anda cuba cari sifu mana-mana yang buat kelas dan sebagainya. So anda tengok background dia orang, kalau dia orang bagus, ada experience dan sebagainya, so anda boleh follow, anda boleh keep in touch, tanya apa nasihat sebagainya. Kita tak perlu nak copy apa yang dia buat, tapi kita boleh ambil benda yang positif lah, yang dia nak share, kita just tengok apa yang boleh membantu kita lah. So penting lah juga ada mentor ni kalau mana yang baru nak mula. So seterusnya adalah jangan berdendam dengan pasaran lah. So ramai orang yang rasa macam aduh hari ni rugi marketnya, buat hal apa semua. So esok dia pergi lawan lagi market dan sebagainya. So benda-benda ni pun akan kacau kita punya mindset untuk berjaya tu. So seterusnya teruskan belajar dan belajar lah. Jika perlu buat paper trading, anda perlu buat sampai anda rasa yakin memang anda mampu buat apa yang anda set tadi. Macam tadi awal-awal saya dah set, bagi tahu saya nak 5 poin sehari, 2 lot saya nak masuk dan sebagainya. So saya nak buat setiap hari benda yang sama. Jadi berapa lama masa yang diperlukan satu hari tu anda nak trade, depends. Kalau pagi anda masuk setengah jam anda dapat 5 poin, anda tutup. So anda boleh buat kerja lain tapi anda masih stay on course. So penting untuk buat paper trading, untuk set masa anda nak trade bila dan sebagainya.
baru anda boleh cuba real trade. So sebab daripada real trade ni, daripada paper trade ni anda akan belajar orang kata banyak benda-benda baru. So anda dapat tengok market macam mana, hari apa yang market slow, hari apa yang market naik. Dan ataupun waktu bila, pagi mungkin slow, petang mungkin naik. So lain market, lain dia punya rhythm ataupun dia punya pergerakan tu. Sebab anda yang trade global mungkin lain pula kan, dia punya apa ni, reaction ataupun pergerakan dia. Sebab mungkin saya rasa macam saya kerja siang, saya tak boleh trade siang, malam saya nak trade. So malam saya nak trade apa? Jadi kita kena tahu, susun balik kita punya apa ni, objektif, kita set kita punya apa, orang kata strategi, berapa kita nak sehari, dan kita boleh set trading plan apa yang kita sesuai, kita nak dapatkan poin yang kita nak tu. Dan dia kena realistik lah. Sebab kadang-kadang ada orang set satu hari nak 50 poin lah, trade satu lot tapi nak 50 poin, memang susah sikit lah. Sebab kita set terlalu tinggi lah, orang kata tak realistik sangat dengan apa yang kita capable ataupun kita mampu. So dekat sini ada last quote, don't be a hero, don't have an ego, always question yourself and your ability. So maknanya jangan orang kata apa, nak jadi hero lah, orang kata nak fight market dan sebagainya. Jangan ada ego, sebab kadang-kadang kita kena humble. Market bukan kita punya, kita pun tak boleh control market. That's why kita kena, jangan buang ego, jangan jadi hero. So always question yourself, maknanya selalu tanya pada diri sendiri, apa kemampuan kita. So kita fokus apa yang kita mampu buat, jangan fikir apa yang orang mampu buat kita nak follow dia. So apa yang kita mampu buat, kita buat hari ni. So don't ever feel that you are very good. So maknanya jangan rasa anda bagus. So orang kata aku dah bagus lah, trade ni biasa je lah. Jadi bila anda buat benda tu, the second you do, you are dead. So you akan, orang kata akan koyak lah, orang kata memang habis lah, anda takkan jadi seorang yang berjaya lah. So ni Paul Tudor Jones punya quotes lah, dia pernah bagi tahu. So don't be a hero, don't have an ego, always question yourself and your ability. So don't even feel that you are very good, the second you do, you are dead. So ingat quotes ni dan anda akan selalu cari quotes-quotes yang anda membantu anda dalam trading pun suatu benda yang baik. Dan orang kata last tips saya rasa adalah jangan fokus terlalu banyak pada trading plan lah. Maksudnya ramai orang cari trading setup. Sebab bila tengok orang ni ajar pakai Fibonacci, late wave dan sebagainya, dia rasa okay ni teknik yang paling legend ni, atau orang kata paling power lah. Tapi ada orang lain boleh buat untung tanpa teknik wave, tak tahu wave tu apa pun still boleh buat untung dan malah boleh jadi full time trader. So pada saya, trading plan, trading system, make it simple. Simple is the best lah. So jangan terlalu banyak, jangan terlalu crowded, sebab apa-apa teknik pun akan ada loss. So jangan rasa macam teknik ni ada loss, kita tak nak pakai teknik ni, kita pakai teknik lain. Sebab loss tu berbeza-beza ikut teknik tu lah. Jadi cuba cari mentor, cuba cari bahan bacaan lain untuk support kita punya apa yang kita nak jadi dalam trading ni, dan kita akan teruskan lah. So seterusnya, terima kasih untuk hari ini. Sekian saja perkongsian saya untuk info sedikit, sharing lah orang kata, berkenaan winning mindset. Macam mana nak jadi seorang trader yang berjaya lah. So terima kasih dan saya serahkan semula pada Anissa. Okey, terima kasih Cik Farhan. Sama. Okey. Malam ni Cik Farhan banyak kongsi, banyak share tentang bagaimana nak jadi pedagang yang berjaya dalam pasaran future ni. Okay. So kita dah sampai dalam sesi soal jawab. So bagi pada anda yang ada soalan yang ingin bertanya kepada Encik Farhan, boleh tulis soalan anda dekat dalam ruang question box dekat dalam webinar. Okay. So kita pergi kepada soalan pertama. Apa rate associate with future trading? Rate fee associate untuk future trading.
Sorry, apa fees Ah, Fees, maksudnya charges untuk trading ke macam mana tu? Yang bertanya. dia tanya soalan ni, fee untuk future trading. Okey, kalau apa yang saya faham lah, kalau fees untuk trading tu dia ada charge commission lah kan. Tapi kalau associate, maksudnya associate trading tu saya kurang kurang jelas. So siapa yang bertanya tu boleh tanya semula. Sebab kalau fees ni dia berbeza ikut broker dan dia berbeza ikut style of trading kita lah. So macam okay, certain broker macam saya punya broker, okay, kita set intraday dengan overnight adalah fee yang berbeza. Online dan offline adalah fees yang berbeza. Jadi dia tak ada satu fees yang flat ataupun yang fix yang semua broker ikut. Jadi depends on broker. So ada broker yang tetapkan fees dia tinggi, ada broker yang tetapkan fees dia rendah sikit. Depends on quantity, berapa dia trade dan sebagainya lah. So fees ni kena rujuk pada mana broker yang dia apa ni, yang dia open lah. So macam open account dengan certain broker A, so kita kena tanya apa fees dia, apa rate dia yang dia bagi, apa margin yang dia tetapkan dan sebagainya. Okay. Okay. So kita pergi ke soalan seterusnya. Okay. Contoh macam kalau trade 5 mata untuk 20 hari, kira dia boleh achieve untuk every time. 50%. Okay, apa yang saya buat tadi, contohnya macam tadilah apa strategi yang saya share tadi, kita dah test lah sebenarnya. Dia boleh dapat apa yang dia nak. Maksudnya kita nak set 5 point tu, kita boleh dapat sehari 5 point. Macam saya set juga dekat situ, kita dah discounted 50%. Maknanya tak semua hari kita boleh dapat untung. Mungkin kita dah plus minus, ada untung, ada rugi. So kita hanya dapat 50% je. So kita tak, maksudnya dalam 20 hari trade, anda mungkin hanya untung 10 hari je. Jadi 10 hari ni lah kita akan ambil kira. Sebab ada hari yang mungkin anda untung, anda rugi, anda untung, anda rugi. So contohlah kita trade dari segi trading sistem saja anda mungkin untung 50-50. So anda trade 20 hari, 10 hari rugi, 10 hari untung. So mungkin rugi tu akan makan 50% yang kita profit tu lah. So benda ni sekadar orang kata gambaran macam mana anda nak dapatkan satu strategi dan satu trading plan. Macam mana anda nak buat. So persoalan dekat sini dia tanya macam mana anda dapat dan boleh kita anda dapat 5 poin sehari tu sebenarnya is possible. Macam saya cakap, kalau pergerakan market tu satu hari 50 poin. Contoh hari ni open daripada low, gap down sikit daripada semalam dan terus naik sampai 3-4 something. So dah break 3-4 sorry. So dia lebih 50 poin. So dalam pergerakan 50 poin dia nak daripada bawah dia nak naik atas. So kita nak cari 5 point je within that point. High dengan low tu. Jadi saya rasa dia possible untuk dapat hari-hari andaikan ada market tu ada trending ataupun ada perbezaan high dengan low tu yang tinggi lah. Sebab kalau market sideways memang dia ada tough sikit untuk dapat 5 point tu. So pada saya possible. Memang kita boleh dapat 5 point every day. Dengan dua lot tu still target kita 5 point. Bukannya satu lot kita masuk 5 point, kita masuk 2 kali 5 point. So kita just masuk sekali, kita target 5 point untuk sekali masuk je. Yes, it's possible. Boleh dapat. Okay. Apakah langkah pertama untuk jadi pedagang FCPO? Okay. Untuk jadi pedagang FCPO first of course kena buka account dulu dengan broker. So ni sesi-sesi awal webinar ni kita dah cerita pasal basic macam kita nak start. So first of all memang kena buka account. Kedua adalah anda kena ada modal lah berapa anda nak trade. Yang ketiga anda kena ada mentor ataupun anda kena ada orang yang boleh guide. Selain advisor ataupun dealer yang anda buka account tu, anda boleh cari mana-mana cikgu kat luar. Macam mana anda nak dapatkan satu training system yang baik. So LifeChamp pun ada buat banyak webinar sebelum ni. So anda boleh cari trading strategi sebelum ni. Mungkin ada daripada presenter lain kan. So anda nak tahu macam mana satu trading plan yang baik anda boleh trade. So kita akan buat paper trade daripada apa yang kita, orang kata apa, kita dapat tu lah.
So baru kita dah test dekat on paper dan baru kita boleh terjemahkan dalam real trade lah. So first of all anda nak start, anda kena tahu basic FCPO ni, anda dah ada account, anda tahu macam mana nak trade, anda ada platform dan sebagainya. So kita kena belajar macam mana nak baca chart dia, apa signal-signal yang boleh dapat daripada trading strategi yang tertentu ataupun trading setup yang tertentu. So baru kita boleh rangka plan tu. Sebab macam saya cakap, sebab kalau nak ambil masa lah sikit untuk kita start daripada awal tu sampai kita boleh trade. Mungkin sebulan ke 2 bulan kita ambil masa untuk complete this process dulu. Bila kita dah dapat platform, dah dapat charting dan sebagainya, dah dapat sikit trading plan macam mana kita nak trade, dan baru kita boleh start rencanakan kita punya objektif tu dan strategi untuk kita buat seterusnya. Okay. Macam tadi Cik Farhan ada cakap cari mentor, dapatkan mentor. Okey, untuk soalan yang seterusnya ni, macam mana nak dapatkan mentor yang terbaik? Sebab ramai cikgu-cikgu yang kat luar tu, mentor yang kat luar. Jadi bagaimana dari segi mereka untuk audience kita ni nak pilih mentor untuk dia yang sesuai? Okey, itulah. Saya sendiri sebenarnya rasa macam saya pun dah tahu isu ni sebab ramai yang kat luar yang mengajar semua. So kita tahu dia punya memang kena survey lah, sebab benda ni macam saya sendiri, saya belajar dengan seorang trader. Kita nak jumpa trader yang betul-betul sukses ni sebenarnya susah. Kalau dia orang tak akan expose dekat market sebab dia orang tak akan menonjol lah, senang cerita. So maknanya kita tak tahu pun dia seorang trader. Jadi biasa yang mengajar, so dia depends, ada dua jenis orang yang boleh mengajar dengan baik tapi dia akan expose kat market, ataupun dia mungkin buat sesi kelas mengajar dan sebagainya. So anda boleh Google ke search kat Facebook dan sebagainya. So anda boleh cari sifu-sifu ni, anda kena buat research sikit. So anda kena tanya klien ataupun student-student yang bawah dia, siapa yang pernah belajar dengan sifu ni. So buat sikit research dan anda akan tahu mana sifu yang okey ataupun mentor yang okey. Sebab kadang-kadang tengok harga mahal, kita tak rasa semestinya dia bagus, ataupun trading plan tu tak semestinya ngam dengan kita. Jadi untuk permulaan lah bagi yang dah trade kan, so saya rasa apa yang anda ada tu cuba susun balik, cari yang terbaik, yang simple, dan cuba test dulu, paper trade balik, susun balik. Sebab mungkin anda dah ada satu experience, satu ilmu yang baik dah, cuma nak buat tu dengan konsisten tu yang pada saya susah sikit. Jadi sifu ni is nombor 2 kalau anda rasa anda nak belajar satu ilmu tentang, sebab biasanya sifu-sifu kat luar ni dia akan ajar tentang lebih pada trading plan. Sebab macam cerita tentang mindset, psikologi, tak ada sifu yang akan boleh ajar macam mana kita nak kontrol emosi, kena buat apa dan sebagainya. Sebab kalau technical is technical. So maknanya kita belajar indikator, kita tahu okay, kita pakai indikator ni MACD contohnya, MACD cross kita buy, MACD cross kita sell. Jadi kita tahu macam mana nak buat by technical ataupun on the spot kita nampak. Tapi bila datang dekat emosi, dia depends pada kita juga. Ada orang dia nampak cross ni dia terus buy, ada orang dia nampak cross ni dia tunggu dulu. So benda ni yang kita kena develop. That's why kita nak tengok satu aspek yang kata winning mindset ni agak penting sebenarnya. Jadi untuk cari sifu tadi, macam tadi saya cakap, satu kalau saya study background dia, apa yang dia share sebelum ni dan sebagainya, untuk buat research sikit berkenaan apa sifu tu buat dan performance student je, dan kita boleh pilih lah sama ada untuk decide untuk pergi kelas dia dan sebagainya. So kena spend sikit lah duit untuk invest kat belajar ni. So mana-mana sifu yang murah mungkin anda boleh pergilah kalau rasa macam nak belajar, sebab ilmu sifu-sifu ni adalah berbeza-beza, tak semua sama kan. Jadi pada saya is okay, just belajarlah ikut kemampuan. So jangan ada high expectation dekat sifu-sifu ni, pergi kelas mahal kita ada untung yang banyak. So insyaAllah okay. Okay. Apakah platform yang sesuai untuk FCPO? Okay, platform ni depends, ada banyak platform. So kita depends on broker tu, sebab Malaysia ni ada banyak broker, Phillip Futures, RHB Investment, Maybank Investment, apa ni banyak lagi lah kan. So TA Futures dan sebagainya. So setiap broker ni ada platform masing-masing untuk trading lah.
So even macam saya sendiri di broker saya ada 3 platform utama. So depends kita akan separate keperluan function dia adalah berbeza bagi setiap trader. So maknanya trader baru ataupun beginners kita akan guna platform A. So yang intermediate mungkin kita akan guna platform B. So ada broker yang satu je platform yang mungkin tak support apps dan sebagainya. So kita kena tengok benda tu kena buat by research lah. Kena call broker tu tanya apa yang dia provide dan sebagainya. So itu dari segi in term of trading. So maknanya kita nak buat transaction dan sebagainya. So ada broker yang sediakan platform tapi mungkin tak support dengan charting. Jadi kalau dari segi charting, saya masih prefer yang saya pakai is TradingView. Kedua boleh tengok Share Investor ataupun Bursa Station. Yang ketiga yang free, orang ramai suka guna Wenhua dan sebagainya lah. Sebab Wenhua ni Chinese version sebab dia daripada China. So ada susah sikit lah. Jadi saya still suggest TradingView lah untuk charting punya platform. Selain broker-broker ni punya platform. So anda yang nak start lah. So mana yang dah ada platform, dah register dengan broker, terus request untuk dapatkan charting punya platform dan anda boleh trade. Okey. Okey, bagi untuk future trading, ada mesti ke kena buat portfolio? Sorry, semula? Future trading, ada Okay. kena buat portfolio ke? Okey, portfolio tu tak ada sebenarnya pada saya. Okey, dari segi futures trading ni, okey, contoh anda ambil cerita dekat contoh FCPO lah. Pada saya, kalau macam FCPO, kita ada dua jenis trading. Satu kita, trading ada berbanyak cara ataupun kita cuma ada produk yang macam anda trade satu, okey kita trade CPO lah contoh okey kita trade CPO, kita boleh trade intraday, kita boleh trade overnight. Itu kaedah kita boleh buat lah. Satu lagi dia ada produk di bawah CPO, boleh dikategorikan sebagai dua produk yang agak berbeza. Satu kita trade outright, satu kita trade spread. So bila anda trade outright ni, maksudnya anda trade satu kontrak je. Okey, macam sekarang trading bulan Januari contohnya aktif. So bila anda trade bulan Januari 2021, so anda hanya trade satu je. Satu produk saja. Jadi tak perlu ada portfolio, anda hanya satu trading journal, dekat situ anda tulis buy sell berapa untung hari ni, esok buy sell berapa untung hari ni. So setiap trade anda hanya rekodkan trade tu lah. So dia tak macam saham, saham dia ada portfolio dan sebagainya. Tapi untuk futures ni dia tak perlu ada sebanyak macam saham lah. So maknanya dia hanya satu produk, kita boleh trade satu produk. Tapi kalau anda trade banyak produk, so anda perlu ada portfolio tu lah. Maknanya mungkin anda trade pagi, anda trade siang, anda trade FCPO, malam anda trade soybean oil. So anda kena ada journal trading yang berbeza. So dia bukan kata portfolio lah pada saya, dia just trading journal yang berbeza. Dan yang tadi saya cerita pasal spread trading tu, so spread trading pula dia satu trading yang berlainan. Anda melibatkan dua kontrak dalam satu masa. So benda ni yang mungkin anda perlukan portfolio khas untuk anda divide which one anda masuk kontrak A dengan B, B dengan C dan sebagainya. So dia ada susah sikit dekat situ. Jadi untuk menjawab persoalan portfolio ni dia depends juga. Saya kurang faham dekat portfolio punya terms apa yang dimaksudkan dengan tu, tapi apa yang saya explain tadi lebih pada jenis anda nak trade, macam mana anda nak trade dan produk apa anda nak trade. Okey. Adakah soalan seterusnya, adakah masa ini baik untuk melabur ataupun bila-bila masa saja yang boleh untuk kita melabur? Okey, Untuk trade. untuk trade okey. Apa yang webinar hari ini sampaikan adalah berkaitan futures market. Kita trade pasaran niaga harapan. Okey, bila kita cerita soal pasaran niaga harapan ni, dia bergerak secara two-way market. Maknanya kita boleh untung bila harga naik, kita boleh untung bila harga turun juga. Jadi dekat sini, pada saya tak ada certain time atau certain waktu yang kita sesuai untuk trade. Anda boleh trade bila-bila. So anda nak buka bulan 9, account bulan 9, anda trade bulan 10, so tak ada masalah. Anda nak trade bulan 12 pun tak ada masalah. Sebab cycle, kita akan tengok cycle dalam tempoh masa yang agak
panjang sikit lah, sebulan ke 3 bulan. Contoh macam hari tu bulan September macam tu kita cerita tentang trading strategi bawa CPO, kita jangkakan market naik. So sekarang FCPO dah naik sampai ke orang kata harga tertinggi dalam tempoh setahun 2 tahun ni. So pada saya tak ada season, tak ada masa kita nak buka account ataupun kita nak trading. Anda boleh trade anytime, any month, any year. Sebab dia tak macam saham. Saham mungkin ada masa yang dia bullish, anda boleh trade. So bila market bearish ataupun correction, anda tak boleh buat apa sebab saham is one way market, satu hala je pada dagangan dia. So anda boleh beli pada harga rendah, anda jual pada harga tinggi. Tapi untuk futures, especially futures lah, tak kisah anda trade oil ke, trade FCPO ke, trade soybean oil ke, trade FKLI dan sebagainya. So anda boleh trade, tak kisah market naik dia boleh untung, market turun pun dia boleh untung. So that's yang itulah kelebihan dekat futures market yang kita cerita pada hari ni lah. Okay, bagaimana dengan future contract trade, settlement untuk buy and sales intraday dan holding overnight? Adakah ia sama macam stock? Settlement T to T plus Okay. Untuk pengetahuan anda, untuk futures kita tak ada settlement macam tu. Kita hanya ada closing everyday berapa harga dia, berapa. Dia tak ada T1 T2. Okay. Okay, bab ni susah sikit nak terangkan sebab kami masa panjang sikit. Okay, contohnya bila anda trade FCPO, anda akan trade intraday ataupun overnight contohnya. So intraday means bermakna kita akan beli, kita akan masuk posisi pagi contohnya, kita akan close hari yang sama, tak kisah petang ataupun pagi. Contohnya okay, 10.30 mula pasaran untuk FCPO, kita masuk position buy ataupun long. So dalam pukul 12.30 kita dah untung 5 point, kita tutup position 12.30. So kita boleh tutup. So maknanya kita panggil intraday. Jadi kita dah tutup position, kita tak ada settlement, kita tak ada pembayaran apa-apa. So maknanya kita untung 5 point hari tu adalah keuntungan kita hari tu lah. So esok dia akan masukkan RM125 ataupun kita masuk 2 lot tadi 200.5 ke dalam kita punya account balik. Kita untung tu lah. Maknanya modal kita still remain dalam tu. Cuma bila kita trade overnight ataupun swing, yang swing ni kita akan consider, kita kena tengok settlement period dia ataupun maturity date dia, iaitu pada setiap 15 hari bulan. So maknanya dia akan tukar kontrak yang bulan lain. Jadi dekat sini dia tak perlu, okay, contoh anda nak masuk satu posisi hari ni, anda nampak market FCPO ni akan naik sampai minggu depan. Jadi anda perlu overnight position tu. So anda masuk posisi bila masuk waktu open pagi. So bila hari ni tutup harga yang tinggi, jadi anda tengah untung, anda boleh carry esoknya. Esok hari Jumaat, anda still boleh carry position tu, esok sambung lagi naik. So kita boleh hold position tu dan tak ada T1, T2, T3. Sebab bila anda nak carry overnight, anda perlu ada margin yang cukup, iaitu RM4,500 minimum. Jadi hari ni anda masuk posisi pagi, harga RM3,000 untuk FCPO. So margin anda perlukan adalah RM4,500 dalam account. Jadi bila anda masuk satu posisi pagi, petang tutup 3,400. Hari ni anda untung 100 point, anda ada untung 2,500. Jadi anda tak tutup position, anda nak OV ataupun kita punya overnight lah. So anda boleh carry position yang sama pada esok harinya. Dia tak ada T1, T2. So esoknya cukup margin 4,500, anda boleh carry position yang sama. So esok sambung lagi naik 100 point. So just carry lah position tu. As long as cukup 4,500. Tapi kalau esok dia turun sampai 3,000 balik harga dia contohnya kan, so anda rugi. So tengok position anda, kalau kurang daripada 4,500 margin, so anda kena margin call ataupun anda kena top up modal tu. So dia ada T1 dekat situ lah. Jadi kita nak tengok orang kata apa, jenis trading. So dia sangat berbeza dengan saham, tapi dari segi cara trading tu lebih kurang sama lah. Dari segi settlement, dari segi margin dan sebagainya, dia agak berbeza sikit. So anda kena tengok balik webinar yang lepas atau kena start daripada awal balik lah. Okay. Berapa minimum modal untuk start dagang FCPO? Okay. Minimum kalau kita ambil full margin adalah untuk sekarang punya margin yang bursa tetapkan adalah 4,500. So maknanya anda kena ada 4,500 untuk masuk satu posisi.
Itu tanpa buffer. Maknanya kalau anda masuk 4,500 satu posisi, anda rugi 5 poin, anda rugi RM125. So 4,500 tolak RM125, anda dah kurang 4,500, so anda kena top up baru anda boleh masuk next position. So minimum is 4,500 lah. Jadi kalau ada broker yang membenarkan anda intraday dengan modal yang kecil, so kita akan tengok yang tu. Kita akan tengok berapa yang dia bagi margin tu dan sebagainya lah. Tapi untuk anda yang baru ni, anda akan just consider 4,500 anda wajib ada dan sebaiknya ada lebih. Sebab kita tak galakkan letak 4,500 ngam-ngam. So bila anda trade, first trade anda dah rugi. So second trade anda tak boleh masuk sebab dah kurang 4,500. Sebab margin, kerugian tu dia akan tolak daripada margin tadi, 4,500. So kalau saya macam saya cakap tadi, saya letak contoh 5,000 ataupun 10,000 satu lot pun tak apa. Sebab kita ada banyak masa untuk kita trade. Tapi bukan kita nak loss lah. Maksudnya hari ni trade, okay saya letak 5,000. Saya ada extra RM500 untuk cover loss pada hari tu. So 500 setengah ni bersamaan, RM500 ni mungkin bersamaan dalam 20 poin. So maknanya saya kena rugi 20 poin hari tu baru saya akan kena margin call dan saya tak boleh trade. Jadi kalau selagi dia kurang 20 poin, saya still boleh trade esoknya dengan modal yang sama lah. So bagi saya minimum is 4,500 dan sebaiknya kita galakkan letak lebih daripada 4,500 lah supaya dia ada buffer, kita panggil buffer ataupun lebihan modal tu untuk cover kerugian dalam few trading. Okay. Soalan seterusnya is macam mana untuk buka account? Berapa kos untuk buka account? Selain daripada tu, boleh tak untuk trade palm oil future, boleh trade currency, gold, commodities future? Okay, macam mana anda nak buka account? Anda kena masuk bursa website, website Bursa Malaysia. Anda search dekat bahagian futures and derivative. Anda boleh lihat senarai broker. So kat situ ada banyak broker. Jadi cara paling senang, anda boleh cari broker yang berdekatan, anda boleh walk in lah. So kalau anda kenal orang-orang yang sifu-sifu mungkin dari segi, mungkin dia mengajar, maksudnya contoh macam saya buat kelas dan sebagainya, saya mengajar, so anda boleh buka account dengan saya, ataupun di sifu-sifu lain yang mengajar, dia boleh buka account dengan dia atau sebagainya. Jadi cara paling mudah anda pergi ke website bursa tadilah, anda cari senarai broker, anda contact broker ataupun anda just walk in ke broker yang berdekatan, anda boleh buka account futures tu. Untuk pembukaan account setakat ni yang saya tahu free, untuk percuma je untuk buka account futures. Yang RM10 tu untuk CDS je. Yang untuk futures trading biasanya free. Kalau kena pun open rasanya RM10 je. Tapi so far saya rasa mana-mana broker pun free of charge untuk buka account. Penggunaan platform, yes, mungkin dia akan berbayar. Jadi anda kena tanya dulu. Okay, buka account mungkin free. Jika saya nak trade, saya nak pakai platform apa dan berapa charge untuk yuran untuk penggunaan platform tu. So ada broker dia bagi free, ada broker dia charge untuk trading platform tadi. Okay, lagi satu soalan tadi apa? Selain boleh trade palm oil future, boleh trade currency, gold, commodity? Okay, yang kita boleh trade dekat Bursa Malaysia yang aktif lah, index, FKLI, commodity is about commodity futures is, kalau untuk Malaysia punya market lah, skop Malaysia ni kita boleh trade commodity hanyalah crude palm oil dengan gold, tapi gold pun kurang aktif sikit. Untuk index kita boleh trade FKLI, tapi untuk anda trade gold, futures gold, anda kena trade dekat global lah. So anda boleh trade gold, anda boleh trade corn, anda boleh trade wheat, anda boleh trade copper, anda boleh trade silver, anda boleh trade pelbagai produk lah. Crude oil boleh, Dow Jones boleh, Hang Seng boleh dan sebagainya. So kita ada global lah. So yang tu ditawarkan dekat global punya platform dan kebanyakan broker pun ada tawarkan akses ke trading global produk. Seperti tadilah soybean oil dan sebagainya. Cuma margin dan modal dan sebagainya berbeza lah dari segi spek dan sebagainya. Okay. Adakah PFCO patuh syariah untuk short and long? Okay. PCPO. FCPO, okay. Untuk FCPO ni yes, dalam
dalam webinar yang first second hari tu saya ada ceritakan FCPO Futures Crude Palm Oil ni adalah patuh syariah lah. Dari segi hukum dia adalah harus untuk trading apa ni crude palm oil ni ataupun FCPO ni, sebab majlis fatwa daripada SC sendiri yang bagi tahu dalam resolution dia bagi tahu FCPO trading ni adalah patuh syariah. Sebab di hukum dia masih harus lagi. Sebab ramai yang confuse, sebab bila dekat saham kita tak boleh buat short sell ataupun sell dulu ataupun beli kemudian. Jadi bila dekat futures ni dia boleh buat sebab dia dua hala. So orang ingat kat saham dia tak syariah untuk buat short sell ni ataupun sell and buy balik. Tapi untuk FCPO konsep dia berbeza, produk berbeza dan kaedah trading tu berbeza. Jadi dia dibenarkan sebab dia mengikut hukum syarak lah. Asalkan contohnya macam anda trade FCPO tu, anda trade crude palm oil, minyak sawit mentah. Asalkan produk minyak sawit mentah tu syariah, patuh syariah ataupun barang yang diniagakan itu patuh syariah, dia adalah patuh syariah punya trading ataupun instrumen lah. Maknanya instrumen dia syariah dan trading tu adalah patuh syariah. So sama lah macam anda trade soybean oil. Sebab bila ramai yang confuse bila anda trade dekat luar negara, contohnya anda trade soybean oil, dia tanya soybean oil ni syariah ke tak kan, sebab di luar negara contohnya macam soybean oil ni dia trade dekat Chicago Board Trade kan. So dekat sana dia tak ada SC, dia tak ada panel syariah, so dia tak jatuhkan hukum trading soybean oil tu syariah ke tak, tapi spek dia semua lebih kurang sama dengan FCPO dan produk yang diniagakan tu pun adalah patuh syariah soybean oil. So mereka SC pun berpendapat yang hukum tu adalah lebih kurang sama sebab dari segi delivery produk status semua lebih kurang sama je. Okey, so harap menjawab soalan tu lah. Okey, kita ni soalan terakhir dalam future trading berapa peratus kita bergantung kepada analisis teknikal dengan analisis fundamental? Okey, bab ni pemberat lah kita kata, weighted mana yang lebih berat ataupun which analysis yang lebih, orang kata bukan lebih tepat lah, lebih orang kata lebih baik lah dari segi trading untuk FCPO ni. Kalau saya based on experience, based on apa yang saya belajar, untuk futures ni, trading futures ni adalah dua hala. So dia lebih aktif, dia lebih volatile dan dia lebih mesra teknikal. So disebabkan satu dia mesra teknikal dan kita boleh kata ia adalah pemberatnya lebih kepada technical analysis yang lebih mujarab ataupun lebih baik lah, orang kata kena dengan FCPO, dagangan FCPO ni. Yang kedua adalah faktor-faktor anda akan lebih, cara anda trade. Okey, bila anda nak trade intraday, contohnya anda nak sehari 5 point je, anda tak sempat baca fundamental, anda tahu hari ni anda dapat 5 point dalam masa 5 minit ataupun 10 minit. So anda nak cerita tentang fundamental, berapa jumlah export, berapa jumlah import dan sebagainya. So pada saya dia bukan tak berguna, tapi kita just take note supaya kita tahu direction dia mungkin in longer period. Mungkin dalam minggu ni export kita naik. So mungkin direction kita akan bullish lah. Jadi kita boleh tengok bullish sentiment tu ada, dan kita akan cari technical view tu, akan cari more to long position ataupun beli lah. Jadi dari segi trading tu, maknanya kalau anda trade swing, mungkin anda biasa nak swing sebulan ataupun 3 bulan. So anda kena cari balancekan antara fundamental dengan technical. Tapi jika anda trade secara fast trade ataupun scalping ataupun intraday lah senang cerita, so biasanya kita akan more to technical, about 70% juga lah, 70 to 80% based on technical juga. Sebab fundamental ni biasanya kita just tengok substitute produk dia macam soybean oil macam mana kan, direction dia ataupun pergerakan dia semasa sepanjang FCPO tu berjalan, dan berapa jumlah export, jumlah import, dan biasanya kita dapat tahu dari segi itulah. Sebab kalau news apa-apa, contohnya inisiatif kerajaan nak tingkatkan biodiesel dan sebagainya tu, pada saya dia fundamental punya isu, tapi dia efek pada satu tempoh masa yang lebih panjang. Jadi kalau anda nak trade futures ni, dia dua hala dan cepat, so anda akan tengok lebih pada technical lah.
So technical analysis lebih baik untuk trading FCPO ataupun futures product. Okey. Macam tadi saya cakap soalan terakhir. Okey, ni betul-betul ni soalan terakhir. Satu je lagi. Ada lagi. Okey. Platform Okey. mana yang benar paper trade? Paper trade untuk platform, kalau sepanjang macam saya lah, saya banyak recommend pakai TradingView. Macam tadi saya cakap, platform untuk charting adalah TradingView. So jika anda ada register untuk TradingView, sign up free je. Cuma yang free dekat TradingView ni anda hanya dapat charting tu dengan data yang delay 15 minit, 15 minit lambat. So kalau anda nak, anda kena bayar lah. TradingView tu untuk dapat yang berbayar dan real time. So dalam TradingView tu anda boleh buat paper trade. So dia ada satu simulation game. Ataupun dalam bursa marketplace pun, kalau tak silap saya ada satu, kita panggil apa, saya lupa nama dia. Tapi dalam bursa marketplace pun ada paper trade juga. So anda boleh buat paper trade dalam bursa marketplace. Anda try search bursa marketplace kat Google. So anda masuk website tu, anda go through dan get familiar dengan website tu. So dalam tu anda boleh sign up, anda boleh buat portfolio saham, anda buat paper trade saham, anda boleh buat paper trade untuk futures juga. Tapi kalau untuk lebih advance ni, anda guna TradingView untuk buat portfolio dan paper trade untuk apa ni, FCPO lah, kalau anda nak buat dagangan FCPO. Lagi satu, TradingView ni bukan saya nak promote, cuma dia dah dekat, sekarang kita dah dekat dengan Black Friday. So Black Friday end of this month. So anda boleh tengoklah kalau TradingView ada buat offer untuk discount ke, untuk subscription dia. So anda mungkin boleh nak try lah. So anda nak try mungkin sebulan ke 3 bulan. Dia ada free juga. So anda boleh try lah. Go through and then tengok macam mana, dan mungkin anda dapat bantu anda untuk trade secara paper trade dulu sebelum anda mulakan yang real. Sebab bila anda buka dengan broker ni, normally broker tak provide, setakat ni tak banyak broker yang provide paper trade. So anda kena buka dengan tadi lah, TradingView ataupun bursa marketplace. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Farhan kerana jawab soalan daripada audience. So saya harap audience dapat belajar sesuatu daripada sesi malam ni. Okey, kepada anda semua jangan left lagi daripada webinar ni. Okey. So saya nak bagi tahu yang for the next webinar, topik adalah FKLI dan FM70 trade following strategy. Okey, ni webinar dalam Mandarin. Date seperti yang tertera di dalam skrin anda. Jadi kalau untuk anda yang berminat untuk menyertai ataupun join untuk webinar ni, boleh screenshot link yang ada dekat skrin anda. Okey, saya bagi 5 second. Okey. So malam ni kita ada webinar hari ni ada special sikit, which is pada anda yang akan isi borang survey feedback form. So which is team saya ada hantar email kepada anda untuk jawab soalan survey, which is survey ni untuk membantu kami jugalah. Jadi untuk siapa yang 6 orang yang bertuah yang jawab soalan survey ni akan terima Touch and Go e-wallet reload pin yang bernilai RM50. Jadi kalau anda yang nak jadi 6 orang yang bertuah, jadi tolonglah jawab soalan survey yang kami ada bagi email kepada anda. Okey? Okey, Cik Farhan. So kita pun dah sampai penghujung webinar. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Farhan. Okey, untuk malam ni. Okey. Dan kepada anda audience, saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa. Saya tahu waktu malam ni adalah waktu untuk kita berehat, tapi saya
berterima kasih sangat-sangat saya sebab anda meluangkan masa untuk mencari ilmu. Okay, which is Betul-betul. yang ilmu yang dapat membantu kita untuk pada masa hadapan. Okay, terima kasih saya ucapkan dan saya tahu sekarang kita berada dalam keadaan yang susah, situasi yang which is kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi saya nasihatkan untuk ingatkan balik yang kita kena sentiasa follow SOP yang ditetapkan. Jadi sebab kita dah masuk ke gelombang yang agak agak merisaukan. Jadi untuk kita semua jaga kita dan jaga kesihatan untuk prevent putuskan rantaian ini. Okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.